rasa semuanya baik. Baik, arah mata angin ini sebenarnya adalah merujuk kepada yang kita katakan sebagai arah mata angin sebegini. Okey, iaitu kita mesti ada iaitu yang tanda sebegini. Okey, baik, iaitu yang di atas selalunya adalah yang di atas selalunya adalah utara dan di bawahnya adalah selatan. Selatan, manakala yang selalu cikgu rasa tak ada masalah untuk utara dan selatan. Tetapi selalunya masalah kamu ialah mengenal pasti yang di kiri dan kanan. Yang mana satu timur, yang mana satu barat. So macam mana? Bagi tahu cikgu, yang timur kat mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Bagi tahu cikgu. Kanan. Confirm kanan? Confirm. Confirm confirm. Yakin okey. Okey, so yakin semua bahawa yang di kanan adalah sebelah timur dan yang sebelah kiri adalah barat. Adalah barat. So itu yang kita ketahui, timur barat. Dan juga kalau kita lihat di antara kedua-dua ini ada juga arah mata angin perantaraan. Yang empat-empat ni arah mata angin utama, utama. Tapi ada 4 lagi arah mata angin perantaraan, iaitu di sini, dan juga satu lagi iaitu di sini. Okey. Baik. So sekarang kita kena namakan. Yang ini mungkin ramai yang mungkin tak ingat kot. Baik. Kita mulakan antara utara dengan timur. Kalau utara dengan timur, arah mata angin dia apa? Timur laut. Okey. So dia kata timur laut. Okey. Kemudian di antara timur dengan selatan adalah tenggara. Yes, tenggara. Antara selatan dengan barat? Barat daya. Okey, barat daya. Dan juga antara utara dan barat? Barat laut. Okey, ianya adalah barat. Kita kata sebagai barat laut. Barat laut. So kalau kamu dah faham yang itu, mudah. Sebabnya kalau kita lihat di sini, cikgu, macam mana nak ingat semua ni? Tak susah pun. Sebenarnya kalau nak ingat itu, kalau kita lihat di bahagian atas ini, mestilah laut. Maknanya ada laut kat atas ni dan sini pun ada laut. Yang bawah ni je berbeza, iaitu ada tenggara dan juga ada barat daya. Yang atas mesti laut. Timur laut, barat laut. Dia tak kata utara laut, dia kata timur laut dan juga barat laut. So di sebelah sini tenggara dan sebelah sini barat daya. Baik. So itu secara kata sebagai teorinya. Baik. Bagaimana pula dengan seandainya kalau kita diberikan peta bumi ataupun kita kata sebagai kalau katakan sebagai bumi, bagaimana untuk merujukkan perkara ini ke atas peta bumi? Seperti contohnya seperti ini. Macam mana kita nak rujuk perkara itu? Baik, mudah juga sebenarnya, iaitu kita hanya perlu buatkan tanda arah. Iaitu contohnya daripada sini sampai ke sini. Okey. So ini yang di atas ni apa? Yang di atas ini adalah utara, yang di bawah ini adalah selatan. Manakala satu lagi yang kita boleh buat iaitu daripada sini ke sini. Okey. So dia sebelah kanan itu adalah timur dan sebelah kiri adalah barat. Okey, sebelah kiri adalah barat. Jadi sebab itu kalau kamu tahu bahawa sebenarnya Semenanjung Malaysia ini juga dikenali sebagai Malaysia Barat. Dan di sebelah Sabah Sarawak ini dipanggil Malaysia Timur. Malaysia Barat, Malaysia Timur. Dan kalau kita tahu bumi kita atau Malaysia ini sebenarnya terletak di Asia Tenggara. Kenapa di Asia Tenggara, cikgu? Kerana negara kita terletak di benua Asia. Kalau kita lihat
dari sudut atas sekali, kita di benua Asia. So benua Asia daripada Iran tu, okey, daripada Iran sampai bawa ke negara China. Inilah dia kita katakan sebagai kawasan Asia. Ni kawasan Asia ya. Sampai ke bawah ni semua adalah Asia. Ni semua Asia ni. Okey, Asia. Okey. Dan kalau kita lihat di sini bahawa ya, Kalau sampai Iran je Asia, maksudnya Mesir mesti Afrika. maksudnya Mesir Mesir yes, Mesir di Afrika. Mesir ni Egypt adalah di Afrika. Yes. Saudi Arabia masuk dalam Asia, iaitu Asia Barat. Hantu pun mesti takut. Okey. Okey, ibu Asia jadi Jepun bukan Asia ke? Jepun pun Asia, Asia Timur. Okey, Jepun adalah Asia Timur. Okey. Kalau di Arab Saudi, Iraq, Iran sebelah kiri tu, itu adalah Asia Barat. Dan kalau kita buat daripada atas ke bawah, okey, contohnya daripada atas ke bawah Asia ni, okey, kemudian kita boleh buat tanda arah begini kan, okey, untuk timur dan barat begini. So di manakah Malaysia? Iaitu kita di sini. Di sini, iaitu kita terletak di bahagian apa? Bahagian tenggara. Jadi kalau kita lihat di sini, kita terletak di bahagian tenggara. Sebab itu kawasan di bawah ini dipanggil sebagai Asia Tenggara. Ini adalah kawasan Asia Tenggara. Nampak? Itu Asia Tenggara. Boleh faham teori ini? Boleh faham? Boleh faham jadi itu dipanggil Asia Tenggara. Sebab Asia adalah salah satu benua yang kita kata terbesar di dunia lah. Ni Asia, okey, dan juga di bawah ini adalah Asia Tenggara. Asia Tenggara di bahagian tenggara. Okey, so itu berkaitan dengan arah mata angin. Arah mata angin. Apa benua paling besar? Benua Asia lah. Asia paling besar. Daripada hujung ni, okey, Turki ni, okey, dan Jordan, Saudi Arabia bawa sampai ke Jepun, South Korea. Ini semua adalah Asia. Dan daripada Mongolia, Kazakhstan ni bawa ke bawah sampai ke Indonesia, Papua New Guinea. Ini semua adalah Asia. Besar. Memang besar. Even India pun adalah Asia. Memang benua yang terbesar. So itu dikatakan sebagai Asia. Okey, tiba-tiba ada yang kata apa? Ibu Asia garang betul, hantu pun mesti takut. Kenapa ibu Asia? Asia mana pula ni? Okey, baik. So itu berkaitan dengan Asia. Berapa negara di Asia, cikgu? Banyak, memang banyak. Cikgu rasa lebih daripada 50 buah negara yang ada di Asia. Lebih daripada 50. Memang banyak. Memang banyak ya. Baik. So itu tentang arah mata angin. Baik, bagaimana cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari dan menggunakan kompas? Kalau matahari, kita tahu bahawa untuk menggunakan matahari, kamu akan lihat di manakah matahari terbit dan matahari terbenam. Matahari terbit di mana? Timur. Matahari terbit di timur. Okey, dan dia akan turun ke barat. Terbit tu naik ke turun? Terbit tu naik. Terbit tu naik. Kemudian kalau matahari terbenam, maknanya matahari turun. Okey. So matahari terbenam ataupun turun di barat. Matahari terbit daripada timur. Sebab itu kalau kamu lihat orang-orang Asia yang terletak di timur mendapat cahaya matahari yang mula-mula. Diorang yang mula-mula dapat
cahaya matahari. Seperti apa? Negara apa yang dapat cahaya matahari mula-mula? Iaitu di Jepun. Negara matahari terbit Jepun, South Korea, North Korea. Sebab itu kalau kamu lihat Jepun, dia punya bendera dia adalah matahari. Bendera putih, kemudian tengah-tengah matahari merah kan. Sebab dipanggil negara matahari terbit. Inilah Jepun. Jepun besar ke? Jepun adalah negara pulau. Negara pulau. Jepun pukul berapa subuh? Belum, tak tahu lagi. Cikgu tak berhubung lagi dengan Korea Masjid dekat Jepun. Nanti cikgu kontak Korea Masjid Jepun. Subuh dia pukul apa? Nanti kita tengok. Okay. So dia dapat matahari dulu. Sebab itu ya mungkin kemungkinan besar pukul 6 dah ada matahari dah. Sebab itu kalau kamu lihat orang Jepun, orang Korea, orang South Korea, matanya sepet-sepet. Mata kecil-kecil. Sebab apa? Dapat cahaya matahari yang awal. Mata naik matahari kan. Silau. Itu yang mata kecil je. Kan? Sebab bukan tak baik. Memang betul. Itulah faktor dia. Kenapa mata mereka kecil. Sebab silau. Betul. Betul. La ilaha illallah. Betul. Sebab itu kalau kamu lihat, kalau negara Afrika pula. Kita tengok negara Afrika. Seperti orang-orang di Saudi Arabia, seperti di Sudan, Libya, apa semua kan. Matahari, mata diorang bulat-bulat. Kan? Matahari bulat-bulat. Tapi rambut kerinting. Dan kulit gelap. Kenapa? Cahaya matahari diorang dapat tu dah di tengah-tengah. Terik. Matahari panas terik. So kulit pun naik gelap. Rambut pun terbakar, rambut pun kering sampai bergulung-gulung. Kalau tarik panjang, lepas tu. Itu. Iya, betul. Betul. Yes. Ini sebenarnya sebab manusia dia akan berevolusi mengikut tempat, mengikut suasana, mengikut alam. Betul. Dan sebab itu kalau kamu lihat, di mana pula? Kalau kamu lihat di Eropah di atas, kenapa orang dia kulit putih-putih, kemudian rambut dia lurus apa semua, sebab mereka dapat sedikit cahaya matahari. Jadi mereka sentiasa dalam keadaan sejuk. Jadi sebab itu kulit mereka tak dapat cahaya matahari, kulit mereka putih-putih dan kadang-kadang putih itu pucat. Yes. Lagi naik ke atas seperti orang-orang Sweden, Norway, Finland, lagi kulit dia putih pucat. Sebab kurang dapat cahaya matahari. So Zahran tanya, kenapa orang putih dia nak kulit tan? Sebab bagi dia orang kulit yang putih pucat ni macam mayat. Tak cantik. Kalau kamu nak tahu sebab tu dia orang suka kulit macam mana? Dia suka kulit macam kita. Tan ni, dia tengok kulit kita cantik sebab apa? Tan, tak macam mayat. So nampak macam natural tan. Betul. Sebab itu dia orang sanggup datang ke Malaysia, dia orang suka berjemur kat pantai nak dapatkan kulit macam kita. Kita tak payah berjemur pun. Kita dah memang kulit macam ni. Nampak tak? Masalahnya orang kita ni, orang Malaysia suka apa? Nak kulit macam dia. Tu yang ada keluar macam apa? Kuputih. Yes, betul Sulaiman. Jadi itulah perbezaan manusia. Manusia ni dia boleh berubah mengikut keadaan sekeliling, cuaca sekeliling, iklim sekeliling. Itu manusia. So Kasih Aisyah kata, saya ada soalan. Kalau gunung tinggi kan ada snow kat atas. Tapi gunung tu dekat dengan matahari. Memang. Tapi walaupun gunung tu dekat dengan matahari, tapi kalau kita lihat kedudukan dia di mana. Contoh kalau kamu lihat Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu di Malaysia ni, Gunung Kinabalu, kalau kamu tengok, cikgu pernah bawa kamu pergi Gunung Kinabalu ke atas, ada salji tak? Tak ada. Tak ada salji.
Kan? Batu je kan? Ya. Ya betul. Jadi sebab itu kalau di gunung-gunung di di Malaysia ni, di garisan khatulistiwa ni, dia memang tak ada snow. Tapi kalau gunung-gunung tu di bahagian atas, seperti di bahagian utara, seperti di gunung Everest, gunung-gunung Matterhorn yang ada di Switzerland apa semua kan, dia tak tinggi mana tapi dia dah ada salji. Sebab apa? Sebab dia berhampiran dengan kutub utara. Dia punya cuaca lagi sejuk. Dia punya suhu lagi sejuk. Jadi itulah yang berlaku menyebabkan gunung-gunung mereka ada salji. Gunung di Malaysia tak ada salji. Sebab apa? Dia terletak di garisan khatulistiwa. Bagus soalan tu. Bagus soalan tu ya. So ini antara yes. Jadi sebab kita ni berada, dia kan macam ni. Cikgu kena beli globe lah satu. Dia kan macam ni. Bumi. Ni matahari. So garisan yang di tengah-tengah ni, di perut bumi ni, di tengah-tengah ni adalah garisan khatulistiwa. Garisan ini yang paling hampir dengan matahari. Yang ke atas-atas ni, dia jauh lagi daripada cahaya matahari. Sebab tu dia sejuk. Yang ini kita kat khatulistiwa, kita panas. Sebab kita lah yang berhampiran dengan matahari. Itu teorinya. Boleh faham? Bagus. So bagus untuk soalan-soalan yang begitu cemerlang sekali. Itu tentang arah mata angin dan kedudukan bumi kita lah. Baik. Untuk kedudukan terbagi kepada dua. Bab kedua kedudukan, iaitu kedudukan relatif dan juga kedudukan iaitu melalui latitude dan longitude. Siapa masih ingat apa itu latitude dan longitude? Kalau kedudukan relatif ni cikgu rasa tak ada masalah kot. Kedudukan relatif tu maknanya kedudukan yang menggunakan titik rujukan. Iaitu apa? Contohnya kalau dalam kelas, Kasih Aisyah duduk di hadapan Alisa, macam tu. Zahra Syahsmin duduk di sebelah kiri di sebelah kiri Alif. Jadi dia menggunakan titik rujukan. Itu kedudukan relatif. Kalau latitude dan longitude ialah dia berkaitan dengan layer, iaitu garisan melintang dan garisan menegak. Garisan melintang dan garisan menegak, iaitu kalau kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan ini relatif. Inilah dia. Latitude dan longitude. Longitude ialah garisan menegak yang ini. Yang ini ya. Garisan menegak yang ini. Dan latitude adalah garisan yang melintang. Dan garisan ini memang tak wujud di atas bumi. Ianya adalah kita kata sebagai garisan yang diletakkan oleh ahli geografi untuk menentukan kedudukan bumi dengan tepat. Dan kalau kita tengok di Google Earth tak ada ke cikgu? Di Google Earth sebenarnya ada. Cuma cikgu kena mentionkan. Contohnya turn on grid lines kat sini. Nampak tak? Nampak? Jadi inilah dia. Garisan latitude dan longitude. Nampak tak? So kalau yang tegak-tegak itu dipanggil longitude dan yang melintang-melintang itu adalah latitude. Dan Malaysia terletak di longitude antara 100 ke timur hingga ke 120 timur. 100 degrees of east dan juga sehingga ke 120 east. So east tu maknanya timur. Maknanya daripada sini sampailah ke sini. Itu kedudukan Malaysia. Iaitu kedudukan longitude Malaysia. Dan kedudukan latitude kita terletak di antara kalau yang tengah-tengah ni adalah equator. Equator ni sebenarnya adalah garisan khatulistiwa.
khatulistiwa ya. Garisan khatulistiwa, dan juga garisan khatulistiwa itu berada untuk Malaysia daripada 5 darjah kalau tak salah cikgu, okey, sehingga ke sehingga ke inilah ini kita kata sebagai dia punya garisan khatulistiwa daripada bawah sampai ke atas. Okey, jadi itulah garisan khatulistiwa. Dan kalau kita lihat garisan ini adalah 10 degrees north, and to north ke utara, 10 degree north. So kita di antara 0 hingga 10 degree, maknanya 0 hingga lebih kurang 5 atau 6 ke utara, 6 degrees north and jadi Malaysia terletak di kawasan ini. Okay. So kalau kita lihat daripada sudut menyeluruh, inilah dia. Nampak? So inilah dia garisan melintang dan menegak, iaitu latitude dan longitude. Boleh faham? Boleh nampak? Nampak tak apa yang cikgu tunjukkan? Ini contohnya titik rujukan dia. Okey. Bagus Zahra Syasmin. Okey. Bagus Zahra Syasmin. Okey, bagus. Okey. Cikgu sharekan soalan kamu ya. Untuk pertanyaan tu bagus tu. Bagus soalan ini. Okey. Okey, cikgu sharekan soalan kamu. Okey. Soalan Zahra Syasmin berkaitan dengan yang ini ya, iaitu dia tanya apa tahu? Dia tanya yang ini. Okey, iaitu okey. Baik. Okey. Baik. Ini soalan dia. Cikgu, saya nak tanya, kalau kedudukan relatif soalan dalam gambar tanya, contohnya titik rujukan dia sekolah. Okey. So kita ambil dia punya maklumat ya. Okey, iaitu titik rujukan dia sekolah. Lepas tu dia tanya hospital belah mana. Macam mana nak tahu kiri ke kanan, sebab saya confused. Okey, bagus soalan tu. Dan soalan tu sebenarnya ada dalam buku teks. Ada dalam buku teks Sebagai contoh, kalau kita lihat kedudukan relatif begini. Okey, yang ini. Cara menentukan kedudukan relatif di lapangan. Contohnya begini. Okey. Kita lihat, okey, dia jadikan masjid sebagai titik rujukan. Ini pun sebenarnya banyak pelajar yang ada masalah macam mana nak memahaminya. Okey, masjid adalah titik rujukan. Baik. So kalau kita lihat okey. Kalau kita lihat okey, pejabat pos. Okey, pejabat pos sebelah kanan atau sebelah kiri daripada masjid. Cuba beritahu cikgu. Kanan. Kanan. Okey, masjid adalah sebelah kanan. Ya. Okey, so pejabat pos adalah sebelah kanan masjid. So macam mana nak tahu kanan ke kiri ni cikgu? Sebab gambar kat sini kata nampak macam kiri. Tetapi kalau kita tengok ayat jawapan, okey, pejabat pos terletak di sebelah kanan masjid. Macam mana ni cikgu? Macam mana? Okey, dia begini. Sebenarnya kalau kamu nak tahu dia kanan ke kiri, kamu kena buat apa? Okey, kamu kena entrance masjid kan? Yes. Allah. Okey. Mohon maaf, kita terdengar laungan azan sekejap, so kita berhenti sekejap untuk menghormati laluan azan ya. Okey.
Okey, baik. Kita kembali untuk kita lihat soalan tadi ya. So kita lihat di sini. Baik, berkaitan dengan kat mana kita nak rujuk. Okey. So, bila kita nak rujuk tentang titik rujukan ini, kita kena lihat kat manakah pintu masuk sesuatu tempat itu. Di mana pintu depan dia? Kat mana depan dia? So kita tahu kalau katakan masjid tu titik rujukan, so masjid tu ini okey dan dia seolah-olah dia menghadap ke depan, betul? Jadi kamu bayangkan kamu berdiri di sini, bermakna kamu berada di masjid ini, okey, kiri macam ni. Okey, dan kamu tahu kamu menghadap ke depan. So kamu juga menghadap ke depan. So bila kamu menghadap ke depan, kamu tahu bahawa sebelah di sini adalah kita katakan sebagai kanan. Okey, kanan. Okey, kanan dan juga sebelah dan sebelah ini adalah okey, yang di sebelah sini adalah kiri. Di sini kiri. Daripada situ kamu boleh mengelak daripada confuse. So always cari di manakah hadapan dia. Di mana hadapan dia. Sebab itu kalau kamu lihat sebelah kanan ialah pejabat pos, sebelah kiri ialah sekolah, di hadapan dia ialah bank dan di belakang dia adalah hospital. Okey. Jadi sebab itu dia sama sebenarnya kedudukan dia begini. Okey. Maknanya di sini kalau kita lihat Chin duduk di hadapan Siti, okey, kemudian Akmal duduk di sebelah kiri Siti, kan? Jadi bayangkan kalau Siti ni, okey, dia pusing ke belakang. Maknanya Siti pusing. So sekarang Siva berada di hadapan Siti. Kalau Siti tu pusing ke belakang lah, kan? Siti pusing ke belakang. So Siti depan Siti adalah Siva. So sebelah kanan ialah Akmal. Maknanya apa tahu? Kedudukan relatif ni bergantung kepada di mana muka depan dia. Di mana muka hadapan dia. Daripada situ kamu tahu kanan ke kiri. Okey. So itu cara dia. Di mana muka depan dia. Dia punya muka, dia punya wajah dia ke mana. So sebab itu kalau kita ambil daripada sudut sini, yes betul. Kalau perlu untuk terbalikkan kertas, terbalikkan. Kalau perlu untuk terbalikkan. Okay. Supaya kamu nampak lebih jelas. Yes. Sebab kadang-kadang susah nak bayang. Bukan semua pelajar boleh bayang. Kadang-kadang nak bayang macam mana pula nak bayang ni kan. Macam tu. Jadi boleh kalau nak terbalikkan kertas. Boleh. Okay. Baik. Kemudian kalau dalam kes latitude dan longitude, ini antara maklumat latitude yang kamu kena ingat, iaitu garisan latitude, garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar, okey, pada globe itu ataupun peta atlas, dan setiap latitude diberi nilai 0 darjah hingga 90 darjah utara dan 0 darjah hingga 90 darjah selatan diukur daripada pusat bumi. Maksudnya apa tahu? Maksudnya begini. Yang ini adalah 0. Okey, 0 darjah. Kemudian di sini ada garisan. Garisan yang ini makin naik 23 darjah utara dan naik lagi dan naik ni. Maknanya ini semua naik ke atas, dia akan jadi ke utara. Last sekali 90 darjah lah. Kemudian yang bawah pula, okey, iaitu yang ini ia menjadi ke selatan. So total adalah 90 darjah selatan. Jadi kalau kita lihat garisan tengah-tengah itu dipanggil garisan khatulistiwa atau nama dia kalau dalam Google Map tadi dipanggil equator. Ataupun garisan khatulistiwa. Dan garisan khatulistiwa inilah yang membahagikan kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Hemisfera maknanya separuh bulatan. Okey, separuh globe. Hemisfera. Okey, separuh bulatan ke utara dan separuh bulatan ke selatan. Itu hemisfera.
Ah, kalau salah eja khatulistiwa tolak markah ke? Tak. Tak. Yang penting kamu merujuk kepada perkara yang betul iaitu khatulistiwa. Okey. Dan kalau kamu lihat inilah dia 5 garisan latitude utama. Okey. Kalau masih ingat lagi inilah dia 5 garisan latitude utama iaitu kita ada Arktik. Okey, ataupun kalau kita jangan mulakan Arktik nanti kamu tak ingat. Kita mulakan daripada 0 darjah yang tengah-tengah iaitu garisan khatulistiwa. So bila kita naik ke atas sikit 23 darjah utara itu dipanggil garisan sartan dan naik lagi kepada 66 darjah utara, ini 23 darjah utara, 66 darjah utara, dia akan jadi garisan Arktik. Kalau daripada 0 pula ke bawah, 23 darjah selatan dipanggil garisan jadi. Dan bawah lagi 66 darjah selatan dipanggil garisan Antartik. So kan cikgu dah ajar kan macam mana nak ingat semua ni. Macam nak ingat susunan ni? Cikgu dah ajar kan? Aku suka kawan jadi apa? Ya. Okey. Selalunya cikgu akan buat ayat seperti apa? Seperti yang cikgu sebut tadilah, yang kawan kamu sebut tadi, iaitu okey, aku suka kawan jadi angkasawan. Okey. So aku suka kawan jadi angkasawan. Maknanya Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi dan Antartik. Boleh faham? Boleh faham ke tak boleh faham ni? Aku sumpah kau jadi ayam. Oh, boleh juga Zara, boleh. Aku sumpah kau jadi jadi ayam. Pun boleh juga. Boleh tak ada masalah. Kan. Boleh tak ada masalah. Pelik betul tu. Okey. Jadi kita boleh susunkan dia jadi aku suka kawan jadi angkasawan. Okey. Aku sumpah kau jadi ayam. Kan, janganlah ayam kan. Kan. Ada ke ayam? Okey. Boleh jugalah tu. Boleh. Mana-mana cara untuk mudah nak ingat. Okey. Baik. So itu garisan latitude. Di bawahnya pula iaitu garisan longitude. Garisan longitude ialah garisan yang dilukis secara menegak. Iaitu dari kutub utara ke kutub selatan. Dan kalau kita lihat longitude ini di tengah-tengah dia ada satu garisan dipanggil garisan tarikh antarabangsa iaitu 180 darjah timur dan barat yang akan selari dengan garisan meridian pangkal. Maksudnya di sini kalau kita lihat iaitu garisan ini adalah nilai dia 0 darjah. Okey, 0 darjah dan juga 180 darjah. Sebenarnya dia akan sepatutnya dia tulis begini tau, iaitu garisan ini adalah 0 darjah, 0 darjah ataupun juga 180 darjah macam tu. Sebab dia terletak di garisan yang sama. Garisan yang sama. So ini dipanggil longitude dan garisan inilah membahagikan antara barat dan timur. So kalau kita lihat longitude yang 0 ini dinamakan sebagai garisan meridian pangkal. Di mana kalau kita lihat meridian pangkal ini memisahkan timur dan barat bumi. Juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Sebab dia melalui bandar iaitu bandar Greenwich. Dia lalui bandar Greenwich itu. So kenapa nak memisahkan tarikh dan waktu di bumi? Kerana tarikh dan waktu di timur sehari lebih awal daripada di sebelah barat. Sebab itu kan kadang-kadang kita kalau tengok bola sepak di England seperti kita tengok English Premier League kan. Bila kita tengok English Premier League, kita dah malam. Tapi dia orang sana baru pagi.
Maknanya hari yang sama. Kita hari Ahad dah malam dah. Dah lewat malam. Tapi dia orang sana baru dapat Ahad pagi. Baru dapat Ahad pagi untuk main bola sepak. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kita awal. Kita dapat awal sehari. Kenapa? Kerana kita dapat cahaya matahari dahulu. So di sini garisan meridian pangkal dan juga garisan tarikh antarabangsa 180 darjah timur dan barat. Okey. So ini yang dikatakan sebagai garisan longitude dan juga latitude. Jadi kita boleh jadi Ahad, dia orang jadi Sabtu. Boleh? Yes. Boleh. Boleh. Sebab apabila kadang-kadang kalau kita tengok bola sepak, kita tengok kadang pukul 2 pagi kan. 2 pagi hari Isnin. Okey. Dia orang waktu tu baru tengah hari atau petang hari Ahad. Maknanya kita dulu. Kalau kita hari Ahad, dia orang hari Sabtu. Kalau kita hari Isnin, dia orang hari Ahad. Dia orang lambat. Dia orang lambat sehari. Sebab cahaya matahari kita yang dapat dulu. Kita yang dapat dahulu. Sebab itu kita kata ianya adalah memang ini memang kita kata memang fakta lah bahawa kita dapat cahaya matahari dulu sebab kita berada di timur. Mereka berada di barat. Paling awal apa Zara? Paling awal dapat cahaya matahari ke? Negara yang paling awal untuk dapat hari itu ialah kalau New Year negara yang paling awal ialah Jepun lah. Jepun lah. Sebab dia dapat dia adalah negara matahari terbit. Dia dapat dulu hari tu. Yes, maksudnya Zik, kita bangun lagi awal daripada orang-orang di Eropah dan di Amerika. Kita bangun lagi awal. Tapi kalau kita banding dengan Jepun, banding dengan China atau Korea atau Jepun lagi awal daripada kita. Lagi awal daripada kita. So itu beza dia. Nampak tak? So kalau kita lihat daripada sudut latitude dan longitude tu. Latitude dan longitude tu kena hafal lah. Greenwich Meridian, where the sun never sets. Britain dipanggil where the sun never sets. Maknanya apa? Di mana matahari tidak pernah terbenam. Sebab kalau kita lihat England ni sebenarnya berada di atas. Because we get to sleep early. Yeah. Okay. So kalau kita lihat England di bahagian atas ni. Okay. Di bahagian atas di sini. So bermakna, okay, negara dia, okay, akan sentiasa dapat cahaya matahari yang kita kata sebagai cahaya matahari yang tak nampak pun dia punya tenggelam. Sebab dia berada di atas berdekatan dengan kutub utara. Kalau paling lama nak berbuka puasa, okey, negara yang paling lama nak berbuka puasa tak salah cikgu, negara yang berada di kawasan selatan. Okey, di kawasan selatan. Di kawasan selatan. Sebab dia paling lama lah. Sebab dia orang punya cahaya matahari tu dapat lama. Tapi bergantung pada bulan jugalah. Bulan berapa. Dia ada pengiraan dia. Dan dia orang tak ada malam ke? Dia orang ada malam. UK ada malam. Kalau yang tak ada malam kat mana tahu? Yang dekat kutub utara. Di sebelah-sebelah negara seperti sini yang di kawasan Arctic Circle kat kawasan sini, kadang-kadang dia orang ada dia orang ada 2 bulan rasanya cikgu. 2 bulan dia orang tak ada malam. Cahaya matahari, dia orang kalau tengok jam 12.30 malam tapi dia orang nampak matahari. Itu di kawasan kutub utara memang ada. Yes, lama. Memang lama. Dan kalau kita lihat ada garisan yang tengah-tengah ni, yang tebal sikit ni, inilah dia garisan GMP, Greenwich Meridian Pangkal. Okey, yang mana garisan ini dibuat oleh manusia dan dia akan melalui satu bandar. Tak ada malam tak payah tidur. Mana kalau dah sebulan takkan tak nak tidur.
Ya, sakit mata kau nanti. Okey. So garisan yang tebal ini adalah garisan GMP, Greenwich Meridian Pangkal, yang akan melalui bandar Greenwich di London. Ni di London ni kalau kamu tengok. Okey, di London. So dia ada prime meridian ini. Okey, prime meridian iaitu itulah kita kata sebagai bandar Greenwich. Di mana Greenwich sebenarnya ni? Okey. Okey. Penatlah tak tidur. Okey. So Greenwich London. Greenwich London. Tu Greenwich. Okey. Ini bandar Greenwich Park. Okey. Dan kita dah banyak kali pergi kat sini lah. Di mana kita telah lihat kat sini ada adanya satu bangunan di mana di sinilah permulaan pengiraan. Ya, pengiraan kita katakan sebagai pengiraan untuk garisan longitude. Garisan longitude ya. Di mana agaknya? Cikgu pusing kejap. Okey, di mana? Dia kat sini sebenarnya hari tu. Yang kita ada bawa kat sini kan. Okey. So garisan ini melalui kawasan-kawasan ini. Okey. So penatlah tak tidur. Memang kita ni cukuplah satu hari tak tidur, satu hari suntuk tak tidur, memang kita penat. Okey, ini di dalamnya. Ini di dalam observatory, iaitu kawasan di mana mereka nak melihat mencerap bintang ya. Mencerap bintang. So di sini mereka boleh melihat bintang-bintang dan buat kajian tentang bintang itu. So eyes on the universe. Jadi inilah. Okay. Dan garisan Greenwich yang cikgu maksudkan itu sebenarnya terletak di okay. Kat mana hari tu ya? Tak ingat lah. Ke dekat sini? Ada dekat sini. Ni dia. Ini dia. Okey. Baik. Inilah dia. Kalau kamu tengok ni garisan ni. Okey. Inilah dia garisan GMP, Greenwich Meridian Pangkal. Maknanya di sinilah bermula 0 darjah. Garisan ini ya. Dan kalau kita lihat, inilah dia GMP. Okey, garisan Meridian Pangkal. So di sinilah bermulanya pengiraan 0 darjah longitude. Okey, longitude 0 darjah tu sampailah sekeliling bumi. Kat sinilah. Ini gambaran dia. Okey, garisan Greenwich Meridian Pangkal. Okey. So dia permulaan pengiraan di sini. Nampak? Dia tulis apa ni? Prime Meridian. Bermula di tengah ni, Prime Meridian. Maknanya Greenwich Meridian Pangkal. GMP. Kan? Hebat kan? So kita beruntung kerana kita dapat melihat sendiri bentuk GMP itu. Dan inilah bentuk garisan dia. So kawasan tu menjadi tumpuan pelancong sebab apa? Sebab permulaan pengiraan garisan longitude. Permulaan pengiraan garisan longitude. GMP. So kalau katakan, line ni dibuat oleh manusia, memanglah. Tapi line tu memang betul-betul ada. Inilah ada line dia. Inilah ada line dia. Garisan dia. Okay. So ini berkaitan dengan GMP, garisan Meridian Pangkal, di mana kalau kita lihat kembali, ya ke cikgu? Yalah tu. Ni. Nampak tak garisan tu? Okay, melalui tempat tu tadi. Dan kalau kita naik ke atas lagi, dia akan lebih jelas.
Greenwich Park tadi. Dan kalau kita naik atas lagi, okey, kita akan melalui inilah dia GMP yang tebal ni. Greenwich Meridian. Dan kalau kita naik atas lagi, nampak tak? GMP. Dan teruskan lagi naik atas. Okey. Yes, inilah dia GMP. Okey. So dia melalui kawasan London iaitu Greenwich Meridian Pangkal. Okey. Baik. Tak, kita habis pukul 5. Ya, kita habis pukul 5 sebenarnya. Baik, kita dah bincangkan tentang bab 1 dan bab 2. So ada sebarang soalan nak tanya?